kita pergi kepada Lewis structure. Okey, ini penting sebab pada Lewis structure kalau kamu tahu nak lukis, kamu boleh tentukan polarity, boleh tentukan exception to attack rule, boleh determine molecular shape, molecular geometry. Okey, jadi semuanya bermula daripada Lewis structure. So now we check Lewis structure. Lewis structure refers to two-dimensional structural formula consists of electron dot symbols that shows each atom and its neighbors, the bonding pairs electron and the lone pairs electron that fill each atom's outer shell. So apa yang dia cakap, Lewis structure adalah formula structure dalam bentuk 2D yang terdiri daripada electron dot symbol tu. Maksudnya elektron tu diwakili dengan dot lah, sama ada unpaired elektron ataupun pair elektron. Maksudnya daripada Lewis structure tu, Lewis structure dia beri maklumat dekat kita tentang dot, dot that represent number of valence electron. Dot ni mewakili valence electron lah, sama ada unpaired electron or lone pair electron. Selain daripada it give us information about valence electron, it also give us arrangement of atoms and its neighbors. Dia akan bagi kita maklumat tentang susunan atom dan jiran-jiran atom tersebut. Duduk dekat mana? Okey, macam mana dia punya bond, single ke ataupun double bond. Okey, dan juga selain daripada maklumat susunan atom-atom, okey, dia juga beri maklumat tentang electron pair. Dia beri maklumat tentang electron pairs yang wujud. Electron pair tu ada dua lah, sama ada bonding pair ataupun lone pair. Sama ada electron pair tu wujud dalam pasangan elektron ikatan ataupun pasangan elektron pencil. Faham? So jadi ada banyak maklumat lah yang diberi. Okay, sekarang kita tengok contoh. Now we study the example of Lewis structure. So we check carbon tetrachloride, okay, Lewis structure for ammonia, Lewis structure for ozone. So the information that Lewis structure can give us is first, how the atoms are arranged. So example here, carbon is the central atom. And then chlorine are terminal atom. Okay, central atom is the atom at the center of the molecule, and terminal atoms are atoms at that is bonded to the central atom. Jadi central atom tu yang main lah, main atom, atom utama dia yang bersambung dengan atom di tepi-tepi dia tu yang dikenali sebagai terminal atom. Okay, selain daripada kita dapat maklumat tentang how atoms and its neighbors are arranged, kita juga mendapat maklumat tentang electron pair. Jadi dalam kes ni kalau kita tengok electron pair ada dua jenis lah. So electron pair dia ada bonding pair. Okay, bonding pair, dan dia juga ada bagi maklumat tentang lone pair elektron. Jadi Lewis structure ni, from Lewis structure we can get these four informations. We can know about which one is central atom, which one is terminal atom, which one is lone pair, which one is bonding pair. Yeah. Okay, so for ammonia same case lah. So central atom is nitrogen, and then it has 3 bonding pair. So it has bonding pair and lone pair. So same like ozone. So this one is central atom. Okay, so this oxygen is terminal atom. So we also have information about bonding pair around the central atom and lone pair around the central atom. So dalam kes ni hydrogen ni terminal atom, nitrogen is central atom. Okay, boleh ya? These are examples of Lewis structure. Okay, next, how to draw the Lewis structure. So Lewis structure, we study examples. So these are the steps on how to draw the Lewis structure. So we discuss example for molecule and athlete. Okay, so we start with the first step. Calculate total valence electron or short form TVE. Kira jumlah keseluruhan elektron valence. Okay, contoh. Okay, so untuk nitrogen, so nitrogen group 15, so it has 5 valence electrons. So fluorine group 17, so it has 7 valence electron. So first we find the TVE.
Okay, for nitrogen and fluorine. Okay, nitrogen we have 1 atom, fluorine 3 atoms. So times the punya valence electron, nitrogen 5 valence electron, fluorine group 17 7 valence electron. So total 21 plus 5 26. Okay, so next identify central atom and terminal atom. So how to identify which one is central, which one is terminal? So central atom commonly is more electropositive atom. Atom yang lebih electropositive. Okay, terminal atom commonly atom that is more electronegative. Electronegative. Okay, so now we study. Okay, nitrogen and fluorine actually both are electronegative atom. But which one is more electronegative? Siapa yang lagi electronegative? Fluorine. Okay, so since fluorine is more electronegative, fluorine would be terminal atom. Nitrogen less electronegative, so it would be central atom. Okay, now we draw the structure. Okay, next draw skeletal structure. Lukis struktur kerangka. Struktur kerangka tadi tu kita akan susun. We will arrange the central atom and terminal atom. Kita akan susun central atom kat tengah lah. So now central atom nitrogen. Surrounded by terminal atoms 3. 1, 3 fluorine, 2, 3. Okay. Next, after you arrange the terminal atoms around the central atom, you put the bonding pair. Okay, 3 single bonds, 3 single covalent bond around between the central atom and terminal atom. Kita akan letaklah single bond di antara central atom dan terminal atom. Jadi kalau terminal atoms ada 3, akan ada 3 single bond. Okay, seterusnya kita proceed kepada yang keempat. Total valence electron minus bonding electron. Jadi kita akan tolak jumlahnya. Silap pilih pen. Okay, so jadi tolak dengan bonding electron dia ada 2, 4, 6. So minus 6. Okay, so balance is 20 electron. Okay, next. Make terminal atom octet. Kita nak octetkan terminal atom. So please focus on the fluorine. Kita nak fokus kepada fluorine. Okay, ni saya padam sekejap. Okay, fokus dekat fluorine terminal atom. Okay, now we want to make the terminal atom octet. So we will use this 20 electron. Kita akan guna 20 electron ni untuk octetkan terminal. Kita akan gunalah daripada 20 ni kita cuba octetkan. So jadi untuk fluorine dia baru ada around the fluorine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so ini pun samalah. Okay. 2, 4, 6, 8. Okay, now all of the terminal atoms already octet. Jadi semua terminal atom sekarang dia dah octet lah. Jadi kita calculate pula. Kita guna ke 20-20 ni? Check balik ya. Total 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okay, kita tak guna pun 20 tu. Kita guna sikit je. Guna berapa? Kita hanya guna 18. So ada baki lagi 2. Alamak, baki lagi 2 ni nak letak kat mana pula? Nak letak kat terminal atom dah tak boleh dah. Okay, tengok last step. Make central atom octet. Baru kita tengok central atom. So jadi kalau kita tengok cara nak sekarang nitrogen ni baru ada sekeliling dia ada 2, 4, 6. Baru 6. So tak cukup lagi 2. So kita akan gunalah. So ingat baki yang terakhir valence electron kita akan letak kepada central atom. Disebabkan terminal atom dah octet, kita tak boleh kacau. Okey, jadi sekarang bila ada lebihan 2 elektron bermaksud ada sepasang elektron. Jadi letak elektron tersebut rapat-rapat. So inilah this is the Lewis structure for NF3. Ni dah Lewis structure dia. So ni stepnya. Okey, dan cuma hilang dah. Okey, cuma dia ada tambahan lah kalau ini kita tunjuk untuk neutral molecule. Kalau untuk polyatomic ion yang positif dengan negatif, okay, katalah kita ada anion dengan cation. Okay, ini TVE dia lah. TVE tadi kalau untuk anion kamu kena tambah elektron
charge dia tu, so jadi kena rujuk kepada charge. Tak apa, terima yang ni dulu, nanti saya tunjuk contoh. Okey, kalau untuk cation kita akan tolak elektron, so rujuk dia punya charge dia nanti. Okey, faham kan? So jadi kalau charge dia contoh 3 negatif, jadi kamu akan tambah 3 elektron. Kalau charge dia, kalau untuk cation katalah 3 positif, so jadi you akan kena minus 3 elektron. Okay, so kita study question number 4. Okay, draw the simplest Lewis structure for each of the following molecules. Comment on any unusual features of the structure. So we have two tasks here. First one, draw Lewis structure. Second one, unusual feature of the structure. Maksudnya dia merujuk kepada exception to octet rule. Dia merujuk kepada exception to octet rule yang kita bincang tadi, yang ada incomplete octet, expanded octet ataupun odd number elektron. So dari 3 jenis. So jadi kita akan kelaskanlah yang mana satu. So kita mulakan dengan ClF3. So jadi kalau kita tengok nak lukis structure, macam saya pesan tadi, find the total valence electron for chlorine and fluorine. Okay, chlorine kalau kita check group 17, fluorine also group 17. So it has 7 valence electron. So this one group 17, this one also group 17. So chlorine we have 1, fluorine we have 3. So 10 valence electron, both of them 7. So chlorine 7, fluorine 3 times 7, 21. So total is 28. Okay, settled. So next identify which central atom, terminal atom. So both of them are electronegative, but fluorine more electronegative. So fluorine would be terminal atom, chlorine would be central atom. Okay, next draw the skeletal structure. Chlorine central, surrounded by 3 terminal atom, fluorine. Okay, next draw the single bond between central atom and fluorine. So 3 terminal atoms, 3 single bonds. Okay, next, after we draw the skeletal structure, total valence electron minus the bonding electron, 2, 4, 6 minus 6, so balance is 22. Okay, and then we will use this 22 electron to make the terminal atom octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, kita akan gunalah 22 elektron tu untuk octetkan terminal atom. So now all terminal atoms are octet. So actually we use only 18 electron. So kalau kita kira ni, kita hanya guna daripada 22 guna 18 sahaja. So baki ada lagi. So balance, for balance of the electron we put on the central atom. So now we have 4, maksudnya 4 electron means we have 2 pairs of electron. Ada 2 pasang. So jadi 1, 2. So 1, 2, 3, 4. So this is the Lewis structure for ClF3. Okay, next the type of exception to octet rule. So now we check the central atom. Central atom fluorine, it has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 valence electron, which is more than 8 valence electron. So the type of exception is expanded. Okay, so inilah. So jadi kalau kita tengok dia punya jumlah elektron valence di sekeliling dia tu lebih daripada 8. So bila lebih daripada 8, maksudnya dia mengembanglah structure dia tu. Okay, so start with find the total valence electron. Boron group 13, so it has 3 valence electron. Okay, chlorine group 17, so it has 7 valence electron. So total is 24. Okay, next identify which one is central atom, which one is terminal atom. Okay, boron more electropositive, chlorine more electronegative. So chlorine would be terminal atom, boron would be central atom. Okay, next draw the skeletal structure, lukis kerangka utama dia. Boron central, surrounded by 3 chlorine. Okay, and then 3 terminal atoms, 3 single bonds. Okay, next 24 minus bonding pair electron, 2, 4, 6. Okay, so 18 electron. Okay, next we use this 18 electron to make the terminal atom octet. Okay, daripada 18 tu kita guna, okay sekarang kita guna semua. So tolak 18, tak ada baki dah lah. So maksudnya inilah, this is the Lewis structure for boron trichloride. So inilah Lewis structure. Next, exception to octet rule. Okay, exception to octet rule, kita study central atom boron. Boron has around boron 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 valence electron.
So when we compare with 8 valence electron, so means that this molecule, the type of exception is incomplete. Incomplete octet. Okay, settle lah. So next is SeF4. Okay, so start with find the total valence electron. Okay, for selenium and fluorine. Okay, selenium group 16. So it times 6 valence electron. Okay, fluorine we have 4 times valence electron. Fluorine group 17, so it has 7 valence electron. 28. So total valence electron 34. Okay, so next identify which one is central atom, which one is terminal atom. Okay, so here fluorine is more electronegative compared to selenium, the less electronegative. So means that fluorine would be terminal atom, selenium would be central atom. Okay, jadi hati-hati ya, tak boleh buat mentang-mentang nampak selenium satu terus kamu kata central atom. Tak semestinya, hati-hati. Kamu kena check juga dia punya electronegativity. Okay, so jadi kita buat skeletal structure. Now we have selenium at the center and then surrounded by 4 fluorine. 1, 2, 3, 4. So 4 terminal atoms, 4 single bonds. Okay, so next minus the bonding electron 2, 4, 6, 8. Balance 20, 14. 6 sana. Okay, 26. Okay. So next we use this 26 electron to make the terminal atom octet. Kita akan guna 26 ni untuk octetkan terminal atom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 2, 4, 6, 8. Okay, cukup. So actually kita tak guna 26 pun. Kalau kita check ni kita hanya guna 24. So ada baki lagi 2. So balance lagi 2 ni nak bubuh kat terminal tak boleh dah, dia octet. Jadi kita akan letak dekat central atom selenium. Jadi bila ada 2 elektron maksudnya dia ada sepasang elektron. Jadi letak dekat-dekat. So now we have a lone pair electron on the central atom selenium. So this is the Lewis structure. Okay, next. Type of exception. So kalau kita check sekarang central atom selenium tu it has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 valence electron which is more than 8 valence electrons. So the type of exception is expanded octet. Okay, settle lah. Okay, we start with find the total valence electron for nitrogen and oxygen. Now we have 1 nitrogen atom and 1 oxygen atom. So times the new valence electron. Nitrogen group 15, so it have 5 valence electron. Okay, oxygen group 16, so it has 6 valence electron. Okay, so total 11 electrons. Okay, so next identify which one is central atom, which one is terminal. Kena pastilah alamak siapa dia ni. Sekarang masing-masing ada satu. Which one terminal, which one is central. So kalau kita check, both are electronegative atom but oxygen more electronegative. Okay, so oxygen terminal atom. Nitrogen central atom. Okay, so we draw the skeletal structure. Nitrogen central bonded to terminal atom. Okay, 1 terminal atom, 1 single bond. Okay, so next minus 2 electron, balance 9. 10. Okay, 9. Okay, so balance 9, we will use this 9 electron to make the central atom. To make the terminal atom octet. Okay, now we use only from 9, we use only 6. So balance 3. So the 3 electron and then we put to the central atom. Okay, now we check terminal atom octet, but central atom not octet. Central atom and tak octet lagi ya. Kita tengok sekeliling ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sahaja. So how to make the central atom octet? So jadi actually nitrogen dia boleh buat ikatan ganda. Nitrogen it can form selain daripada single bond, double bond pun dia boleh buat. Triple bond pun boleh. Okay, dalam usaha untuk menjadi octet, it can form multiple bond, either double bond or triple bond. Jadi sekarang kita cuba buat, okay, contoh dia nak buat ikatan ganda 2. Dia dah single bond tak berjaya octet kan, kita try pula
Kalau dia buat double bond boleh tak? So macam mana nak buat double bond? Kita check terminal atom dia, oksigen. Okay, kita ambil salah satu lone pair dia. Okay, so kita ambil salah satu lone pair dia. Kita buat bonding pair elektron. So jadi dekat sini kalau kita check sekeliling nitrogen sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Okay, so jadi itu je lah maksimum. This is the best that nitrogen can do. Inilah yang terbaik yang boleh kita buat untuk central atom nitrogen, 7 valence elektron saja. So this is the Lewis structure. Okay, faham Okay, seterusnya. Type of accession to octet rule. So kalau kita study central atom nitrogen tu, it has around 7 valence electron. So kalau kita compare dengan 8 valence electron, the less. Bolehkah kita kata incomplete? Tak. Sebab apa sekarang? Valence elektron yang kurang tu dia odd number, dia angka yang ganjil. So jadi dia adalah odd number electron molecule. Dia adalah elektron dengan accession octet rule dia jenis apa? Odd number electron. Okay, settle. Okay, boleh mencelah kalau nak tanya. Okay, next for polyatomic ion, IlCl4-. Okay, IlCl4-, we start with TVE, total valence electron, for iodine and chlorine. Iodine we have 1, chlorine we have 4. Okay, iodine and chlorine, both of them group 17, so 7 valence electron. 7, 28. So total. Okay, so sekarang charge dia negatif 1 kan. So kita kena consider dia punya charge memandangkan charge dia adalah negatif 1. Jadi kita kena, maksudnya spesies ni dia ada extra elektron, dia ada lebihan elektron. Sebanyak mana? Sebanyak 1. Jadi kena tambah. So jadi 28, 29, 36. Betul tak 36? Kamu kena check sama takut saya salah tambah. 28, 29, 30, 36. Okay, betul. Okay, so next identify which one is central atom, which one is terminal atom. So both are electronegative atom, but chlorine higher electronegative. Okay, so chlorine size dia duduk atas kan, size dia kecil kan, jadi dia lagi electronegative daripada big iodine tadi tu. So jadi chlorine would be terminal atom. Okay, iodine would be central atom. Okay, next, draw the skeletal structure. Okay, so skeletal structure, iodine central surrounded by 4 chlorine. So 4 chlorine, so 4 single bond. Okay, next 36 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So balance is 28. Okay, next we use this 28 to make the terminal atom octet. Kita akan octetkan terminal atom. So daripada 28 tu sebenarnya tak guna 28 pun. Kalau kita tengok kita hanya guna sebanyak 24. So ada baki lagi 4. So baki lagi 4 ni baru kita put on the central atom. Jadi kalau there are 4 valence electron, so means there are 2 pair of electron. 1, 2. Okay, so this is the structure, but not settled yet. Since this is ion, so you must put the charge. Okay, you must put the charge for the species. So we put the bracket. Alamak, tak muat. Mula buat kat ni. Okay, understood lah no? IlCl4-. So jadi kena buat dia punya charge. Bracket dekat situ. Type of exception to octet rule. So kita check iodine. Iodine has total 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 times 2, 12. 12 valence electron more than 8 valence electron. So the type of exception is expanded. Okay, next is CH3+. Okay, so for CH3+, start with find the TVE, total valence electron, for carbon and hydrogen. So we have 1 carbon and 3 hydrogen. So carbon group 14, so 4 valence electron. Hydrogen group 1, so 1 valence electron. Okay, and then don't forget the charge. This is polyatomic ion with the charge of positive 1. So maksudnya less electron. How many electron? 1. So minus 1. So total 6 valence electron. Okay, next is which one is central, which one is terminal.
Okay, so dalam kes ni hidrogen, hydrogen is terminal atom, carbon is central atom. So jadi ingat balik, hidrogen ni dia akan sentiasa menjadi terminal atom. Sebab apa? Kita dah belajar sebelum ni, it can form only one covalent bond. Dia hanya boleh membentuk single covalent bond sahaja. Jadi dia akan sentiasa, hidrogen ni memang takkan duduk tengah. Dia akan sentiasa duduk di tepi-tepi. Dia akan sentiasa menjadi terminal atom. Okay, so jadi kita lukislah dia punya skeletal structure, kerangka. Okay, central atom dia adalah carbon. Okay, kat sini sikit ya. Carbon surrounded by how many hydrogen? 3. Okay, 1, 2, 3. So 3 terminal atoms, 3 single bond. Okay, and then around the carbon, bonding pair electron, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So minus 6, 0. Oh, no more balance. So and then maksudnya this is the best that we can do for this structure. Jadi inilah yang terbaik yang boleh kita buat untuk central atom. So jadi kalau kita check di sini, structure ni tak selesai lagi sebab dia adalah ion. Jadi put the bracket and the charge. Okay. Macam sekarang charge positif 1, positif lah. Okay, settled. This is Lewis structure for CH3+. Okay, next identify the exception to octet rule. So kita check central atom has how many valence electron? It 1, 2, 3, 4, 5, 6 valence electron. When we compare with 8, so less. So the type of exception is incomplete octet. Okay, boleh ya? Tapi madam yang NO tu, NO? Kenapa? Kita boleh tambah dia jadi triple bond kan? Kita boleh kurangkan. Dalam kes ni kalau nak triple bond tak boleh. Sebab kalau kamu nak triple bond dekat NO tu nanti dia akan jadi, okay saya lukislah contoh. Katakanlah saya lukis pen lain lah. Okay, katalah kamu nak triple bondkan dia daripada double bond kamu nak triple bondkan dia. Okay, jadi macam ni kan. 2, 4, 6, 8, 10. Jadi nitrogen ni dia tak boleh nak tampung lah. Dia ada 2, 4, 6, kat sini saja 6, 7, 8, 9. Dia ada 9 valence elektron. Jadi dia memang nitrogen dia tak mampu tampung benda ni. Sebab nitrogen tu dia period 2, dia habis-habis maksimum nitrogen boleh pegang elektron valence pun sebanyak 8 sahaja. Nitrogen dia memang maksimum elektron dia boleh pegang 8 sahaja. Jadi kalau lebih daripada tu 7 maksudnya boleh lah, 7 kurang daripada 8 kan. Jadi dia boleh, nitrogen tu boleh terima lagi. Tapi kalau lebih daripada 8, itu mustahil lah. Structure tu memang tak wujud. Boleh ya? Okay, thank you madam. Faham. Okay, so jadi harap kamu dah clear lah macam mana nak buat lukisan untuk Lewis structure. Okay, so dia bagi formaldehyde ni consists of CHO and then bla bla bla. Draw dia minta Lewis structure. Okay, dia minta Lewis structure sahaja. Okay, so jadi kita start dengan find the total valence electron untuk carbon, hydrogen, oxygen. Okay, carbon we have 1, hydrogen we have 2, oxygen we have 1. So times the valence electron. So carbon group 14 for valence electron. Okay, hydrogen group, so 6, 10, 12. Okay, so total valence electron 12. Okay, so tadi kita dah faham dah. Okay, so carbon most electropositive, so dia akan jadi central atom. Okay, untuk hydrogen dia akan sentiasa apa orang panggil terminal atom, sebab dia boleh buat single bond sahaja. Okay, kemudian dia akan bonded dengan oxygen. So hydrogen. So hydrogen terminal atom dengan oksigen. Okey, seterusnya 12 tolak 246 tolak 6 akan ada baki 6. So kita akan guna 6 ni untuk octetkan terminal atom. Hydrogen tak boleh kacau. Jangan duk pergi nak octetkan dia, tak boleh sebab kita dah belajar hydrogen dia adalah duplet. So bila duplet dia hanya ada 2 elektron saja. Jadi kita tengok sini sekeliling dia dah cukup 1, 2. Jadi jangan kacau dia. So kita akan guna 6 elektron ni untuk octetkan oksigen. So 1, 2,
3, 4, 5, 6. So kalau kita tengok kita guna semua, so tak ada baki dah. Okey, jadi inilah dua structure. Tapi jangan lupa sekarang kita dah octetkan terminal atom, jangan lupakan central atom. Kalau boleh central atom tu kita nak octetkan dia juga. Okey, tapi sekarang kita tengok central atom tu tak octet lah. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sahaja. Jadi kita akan buat multiple bond. Multiple bond nak buat dengan siapa? Hidrogen ke? Hidrogen tak boleh. Hidrogen kita dah bincang. Dia stabil, habis-habis stabil pun single bond saja. Kalau kamu buat double, triple itu mustahil. Dia tak mampu. Hidrogen dia tak mampu. Okay, oksigen boleh. Jadi kita akan buat multiple bond dengan oksigen. Jadi kita cuba double bond dulu. Kalau double bond dah octet, stop lah. Kalau tak boleh baru kita buat triple bond. Sekarang kita cuba double bond dulu. Ambil salah satu tu. Mana pen? Okay, so kita buat double bond. Okay, check octet tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, now carbon has 8 valence electron which is already octet. Jadi inilah structure formaldehyde. Okay, boleh ya? Okay, jadi sempat sini sajalah. Formula tak sempat lah nak masuk sebab dia panjang juga cerita dia. Nak formula, nak kira apa semua tu. So kita akan sambung next class. Madam, saya nak tanya, yang C tu dia jadi octet tu dia kira yang mana? Yang double bond. Lepas tu yang C tadi tu dia nak jadi octet tu dia kira yang mana? Sekarang ni sekeliling dia tu kalau kamu perasan ada 4 line tu kan? Mana ada pen saya tak? 4 line ni kan? Maksudnya sini ada 2 elektron, 2 elektron, 2 elektron, 2 elektron. Jadi jumlah keseluruhan adalah 8 valence elektron di sekeliling karbon. Jadi kita kata karbon tu adalah octet. Faham kan? Okey. Jadi dalam kes ni kamu tak bolehlah buat triple bond. Kalau buat triple bond set kita lebih pula. Okey, contoh-contoh. Ni contoh lah. Okey, kamu nak buat triple bond dengan oksigen. So jadi macam ni. Yang ni tak sesuai lah sebab kalau kita tengok sekeliling karbon tu, kalau kamu tengok sekeliling dia ada 2, 4, 6, 8, 10. Dia ada 10 valence elektron. Jadi tak sesuai lah. Kalau boleh kita kata unsur dia akan stable kalau dicapai octet configuration. Kalau terlebih tu selalunya dia tak boleh lah tambah-tambah karbon. Dia unsur kumpulan 2. Kumpulan 2 ni saya bagi tak siap-siap lah. Kalau untuk period tu daripada lithium, beryllium, boron, karbon apa semua ni dia hanya boleh octet sahaja. Okay. Dia tak boleh nak expanded apa semua dia tak boleh. Dia hanya boleh octet. Kalau yang ke atas ni period 1 dia hanya boleh duplet. Okay. Jadi untuk period 3 dan ke atas ni dia selalunya dia boleh expanded. Dia punya maksudnya central atom dia boleh lebih daripada 8 valence elektron. Contoh klorin, bromin. Sebab tadi kita tengok klorin dia boleh terminal atom dia boleh ada sampai 5 boleh. Bromin pun boleh sampai 5. Dia tak ada masalah. Dia nak expand. Unsur kumpulan 3 period 3 ke atas dia tak ada masalah untuk expand lebih daripada 8. Kalau period 2 karbon oksigen dia memang dia paling stable octet sahaja. Maksudnya sekeliling dia hanya boleh ada 8 elektron sahaja. Okey, jelas Saya nak tanya, dia maksimum dia boleh 3 je kan? 3 pair kan? Maksud saya 3 bond je kan? Okay. Macam BR tadi kita tengok kan, kamu ada belajar tadi kan dia boleh buat sampai dia boleh bonding sampai contoh ni bromin dia boleh expanded octet. Dia boleh lebih daripada 2, 4, 6, 8, 10. So dia boleh lebih daripada 8 elektron. So tu contoh lah. Kalau yang kamu kata double bond, triple bond tu lain lah. Itu contoh kalau macam molekul nitrogen. Molekul nitrogen contoh dia boleh buat triple bond sesama nitrogen supaya dia stable. Supaya dia octet 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Macam tu lah lebih kurang. Kalau oksigen dia double bond dengan oksigen. Contoh molekul oksigen so jadi untuk dalam usaha dia nak octetkan dia buat double bond 2, 4, 6, 8. Tapi maksudnya period 2 tu dia memang dia akan buat double bond ataupun triple bond dalam usaha untuk menjadikan dia octet. Lebih daripada tu dia tak boleh, dia tak mampu dah. Okey, faham Okey, boleh madam. Okey, boleh ya. Okey, so masa pun dah habis.